Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara akan berlangsung pada hari Khamis 24 Februari 2022 di bangunan Dewan Majlis. Istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan pengurnian titah sebagai bermulanya mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara. Persidangan akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datu Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datu Setia Haji Muhammad Taib Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, dibantu oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekermajaya Datu Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara, dan Dayang Ros Aminah binti Haji Ismail, Timbalan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Persidangan Majlis Mesyuarat tahun ini akan membincangkan dan meluluskan perkara utama iaitu Rang Undang-Undang 2022 Perbekalan 2022-2023 melalui 3 peringkat sebelum ianya dapat diluluskan sepenuhnya dan diwartakan untuk digunapakai bermula 1 April 2022. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara tahun ini hanya dibukakan kepada jumlah kapasiti yang terhad. Orang ramai bolehlah mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman sesi pagi dan diikuti lagi pada pukul 10.40 malam bagi rakaman sesi petang. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlismesyuarat.gov.bn. Tiga kes COVID-19 dalam kategori 4 ditempatkan di bawah rawatan urapi dan memerlukan bantuan oksigen, manakala 3 kes dimasukkan dalam kategori 5 iaitu memerlukan bantuan mesin pernafasan dan dirawat di ICU. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan 2,466 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin, menjadikan jumlah keseluruhan kes kepada 34,979. 15,466 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 362 kes sembuh dicatatkan. Sehingga 19 Februari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima 3 dos vaksin sebanyak 51.0%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan pada 12.30 malam hingga 4 pagi, 1 kesalahan dibuat dan dikeluarkan kompaun. Para penduduk rancangan Perumahan Negara Lugu dan kawasan sekitarnya kini boleh mengurangkan tempoh perjalanan untuk menuju ke daerah Brunei dan Muara dengan pembukaan Jejambat Lugu di persimpangan RPN berkenaan kemarin. Pembukaan Jejambat dirasmikan oleh Yang Berhormat Datu Sri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Projek bernilai hampir 13 juta ringgit ini bermula pada November 2019 dan siap dalam tempoh 24 bulan. Skop pembinaan termasuk penambahbaikan akses utama RPN Kampung Lugu dari Lebuh Raya Muara Tutong, pembinaan jambatan berkembar, penyediaan lampu jalan dan pemasangan pagar keselamatan. Dengan adanya laluan ini dibuka rasmi, maka bertambahlah sedikit kesenangan laluan
dan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di Jalan Tutong yang buat masa ini terlalu sesak pada pagi hari dan petang selepas bekerja. Acara diselajurkan dengan penanaman 500 anak pokok di tapak projek berkenaan sebagai usaha merealisasikan salah satu matlamat Wawasan Brunei 2035 di bawah strategi Negara Hijau. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Sementara itu, para pengguna jalan raya khususnya Lebuh Raya Muara Tutong dan Jambat di Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Lugu diingatkan untuk sentiasa berhati-hati mengikut had laju yang ditetapkan serta mematuhi papan-papan tanda yang telah disediakan. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya menjelaskan penduduk dari persekitaran kawasan perumahan Kampung Lugu boleh menggunakan jejambat melalui Jalan Susur 2 untuk menghala ke Tutong dan Blythe dan Jalan Susur 3 menghala ke Brakas dan Muara. Manakala pengguna jalan raya dari Tutong dan Blythe pula akan dapat terus memasuki kawasan RPN Kampung Lugu menggunakan jejambat berkenaan dengan lebih selamat melalui Jalan Susur 4. Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib dan Isyak berjemaah membaca surah Yasin dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 akan diadakan pada hari Selasa 22 Rejab 1443 bersamaan 22 Februari 2022. Tumpuan utama majlis di Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Di daerah Brunei dan Muara, majlis tertumpu di Jami' As Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Masjid Hasanah Bolkiah Kampung Mentiri, Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam Kampung Jerudong, Masjid Muhammad Bolkiah Kampung Serusup, Masjid Sultan Sharif Ali Kampung Sengkurong, Masjid Al-Muhtadibilah Kampung Sungai Kebun, Masjid Setia Ali Pekan Muara dan Masjid Perpindahan Lambak Kanan. Bagi daerah Blythe, Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Blythe, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Blythe dan Masjid Pekan Seria. Bagi daerah Tutong, majlis kesyukuran tertumpu di Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong, manakala Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar menjadi tumpuan majlis di daerah Tempurong. Sehubungan itu, orang ramai dan jemputan yang akan hadir ke majlis tersebut dikehendaki mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Logo sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 berbentuk sekuntum bunga yang menandakan semangat Hari Kebangsaan, bersatu padu dan bekerjasama rakyat dan penduduk dalam menanai pembangunan negara bangsa. Logo Hari Kebangsaan tersebut juga menandakan negara Brunei Darussalam akan kekal sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka, mempunyai rakyat yang sentiasa mendukung kedaulatannya serta berpegang teguh pada konsep Melayu Islam beraja. Terdapat 5 elemen dalam logo sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Elemen pertama, panji-panji negara Brunei Darussalam, lambang kedaulatan dan kemerdekaan negara bangsa yang dijulang tinggi. Sementara itu, 7 inti bunga merupakan elemen kedua yang melambangkan 7 buah jati bersatu padu mempertahankan negara dan mencapai matlamat Wawasan Brunei 2035.
Dua jenis bunga kuning dan hijau melambangkan dua generasi, iaitu pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan yang mengembleng tenaga dan fikiran berperanan dalam pembangunan negara. Elemen ketiga, 3 lembar daun lambang 3 Matlamat Wawasan Brunei 2035. Daun-daun ini mempunyai titik-titik embun bererti jumlah hasil pencapaian setiap matlamat wawasan, iaitu rakyat yang berpendidikan, berkemahiran dan berjaya, 3 hasil pencapaian. Kualiti hidup yang tinggi, 5 hasil pencapaian, dan ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan, 3 hasil pencapaian. 8 kelopak luar bunga yang mekar melambangkan dinamika pembangunan negara bangsa yang sentiasa segar dan cergas dalam mencapai kehendak pembangunan. Elemen kelima, penggemblengan 3 lembar daun dan 8 kelopak bunga bermaksud negara sudah 38 tahun merdeka. Percubaan kali pertama seorang belia mencipta logo sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan membuahkan hasil apabila berjaya memenangi pertandingan mencipta logo Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38. Awangku Muhammad Haziq bin Pengiran Abdul Aziz berumur 23 tahun menyertai pertandingan tersebut kerana ingin mencuba sesuatu yang baharu di luar bidang yang dipelajari. Ketika ditemu bual secara maya, pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang fizik terapan dari Universiti Brunei Darussalam itu melahirkan rasa bangga apabila logo ciptaannya terpilih bagi sambutan hari yang bersejarah berkenaan. Asas penciptaan logo itu adalah angka 3 dan 8. Warna bunga itu adalah mengikutkan warna bendera lah. Warna kuning, warna putih, warna hitam. Satu yang daun itu kan daun andang ngam jua warna hijau. Tapi hijau ini boleh jua dikaitkan dengan perkembangan untuk Brunei maju lah. Ujian antigen rapid test ART boleh mengesan dan mengesahkan COVID-19 seperti yang digunakan pakai di negara-negara lain. Semasa sidang media baru-baru ini, konsultan penyakit berjangkit di Kementerian Kesihatan menyarankan orang ramai menggunakan protokol-protokol baharu Kementerian Kesihatan pada masa ini sebagai cara terbaik untuk mengesahkan seseorang dijangkiti COVID-19. Protokol 1 hingga 4 menitik beratkan penggunaan ART dan PCR untuk kes-kes yang diperlukan sahaja. Bagi kontak terdekat, PCR tidak lagi digunakan, hanya ART sahaja pada hari pertama dan kelima. Dalam 5 hari itu, datang tidak mama, nyaman rasa batuk, selisma, sakit leher. Jadi diawalkan tiap ART itu. Okey, sekiranya hari kedua, start tidak mam. Jadi masa itu dah dibuat ART semula dan sekiranya ia positif, kiranya satu ART yang positif sahaja mencukupi untuk mensahkan seseorang itu COVID sekiranya ia itu close contact. Okey. Kalau negatif, jadi teruskan membuat ujian pada hari kelima sahaja. Akan tetapinya, kalau sekiranya ART pada hari kelima itu positif dia, okey? Jadinya jangan dulu tes, yang kemudian tesnya diganjakkan lagi sehari. Jadi hari ketujuh. Turut dijelaskan oleh Dr. Hajah Riyamiza mengenai tempoh kuarantin untuk sesiapa yang disahkan sebagai kes COVID-19 dari keputusan ujian ART. Kalau sekiranya hari ke-5 negatif, hari ke-6 positif, dah lagi ada ART tu, 2 ganyak ART tu, sambung kira kuarantin sampai hari ke-10. Keesokannya selepas tengah malam, hari ke-11 baru boleh keluar. Dan sekiranya kalau hari kelima ia positif, hari ketujuh lagi positif. Okey, jadi lepas satu, indah lagi membuat tes lagi, kira memerlukan kuarantin sampai 10 hari. Okey, jadinya kalau menjawab untuk berapa lama kuarantinnya, ia menurut apakah keputusan ujian ART-nya. Jadinya PCR tidak lagi diperlukan sebagai ujian utama
untuk mensahkan seseorang itu COVID, kecuali ada certain situasi lah, cara yang kira default ataupun cara yang utama kita ni mensahkan seseorang itu mendapat COVID. Saingan bola sepak Piala AFF bawah 23 tahun diteruskan lagi malam tadi dengan 2 perlawanan dalam kumpulan A melibatkan skuad kebangsaan negara Brunei Darussalam. Dalam aksi malam tadi menyaksikan pasukan negara menentang Filipina di Stadium Prince Kemboja di mana Filipina telah menewaskan Brunei Darussalam 2-1. Percubaan Reyes, itulah gol kedua. Cukup baik Remberton Reyes pada minit ke-57. Lantaran ke dalam untuk Brunei Darussalam, jersey 9 Hanif Aiman hantar ke tengah peluang untuk Brunei. Itulah gol pertama untuk Brunei Darussalam. Satu gerakan baik dan di sudut. Sementara itu dalam satu lagi perlawanan di Stadium Kebangsaan Morodok Teko Kemboja yang bertemu Timor Leste. Dalam perlawanan tersebut tuan rumah Kemboja telah tewas ke atas Timor Leste 0-1. Jaringan dilakukan oleh